Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sekarang kita pergi kepada syariah dini tingkatan 4 untuk bahagian ibadat atas tajuk zakat amwal. Jadi dalam zakat amwal ni ada lebih kurang ada 5 tajuk kecilnya. Jadi zakat amwal ni yang pertama adalah zakat zihab wa fiddah, iaitu zakat emas dan juga perak. Yang kedua yang kita akan bincangkan zakat ma'adin warikas. Ma'adin ni apa? Ma'adin ni adalah harta galian ataupun harta galian, kalau kita harta karun lah, senang cerita. Warikas ni pun sama, harta karun juga. Tapi apa beza antara ma'adin dengan rikas ni? Ma'adin ni benda yang belum ditempa. Kalau rikas ni harta karun yang orang zaman dulu punya, dibuat periuk ke daripada emas, ataupun daripada perak. Itu beza ma'adin warikas. Yang ketiga zakat arudut tijarah, iaitu arudut tijarah ni zakat perniagaan. Yang keempat zaru wasimar, zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. Dan yang terakhir zakat al-an'am. Okey, jadi hari ini kita akan bincangkan sedikit mengenai zakat zihab wa fiddah. Apa dia zakat zihab wa fiddah? Zakat zihab wa fiddah ini ialah maksudnya ni makana madru bain amaliyah amalatul lil isti'mal aw kana sabaik aw kana tabarin wa tusamma aidan bin nuqdain. Maksudnya apa? Sesuatu yang ditempa, yang ditempa sebagai mata wang, yang digunakan untuk muamalat seharian untuk digunakan untuk muamalat seharian, ataupun kedua-duanya daripada emas ataupun perak, yang dinamakan juga sebagai mata wang emas. Mata wang, ianya dinamakan juga mata wang, daripada emas ataupun perak. Kalau emas dinamakan dinar, kalau perak dinamakan dirham. Jadi apa dalil yang mengatakan atau disyariatkan zakat bagi zihab wa fiddah ni? Dalam surah At-Taubah ayat 34, boleh baca sama-sama. Kemudian antara maksudnya ialah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah fabashirhum, kepada mereka semua ni seksa yang amat pedih. Jadi zakat perlu dikeluarkan bagi simpanan emas dan juga perak. Okey, sekarang kita lihat pula kepada as-sunnah, iaitu al-hadis. Ini kita boleh baca sama-sama. Baca sama-sama. Jadi antara maksudnya ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min sahibi zahab wala fiddah, tidaklah pemilik emas ataupun pemilik perak itu yang tidak menunaikan darinya hak, iaitu zakat tersebut, kecuali pada hari kiamat, dijadikan lempengan-lempengan ataupun bagi mereka daripada neraka. Lempengan-lempengan ni maksudnya daripada emas dan perak tu lah, yang panas tu daripada emas dan perak, yang panas. Kemudian ianya dipanaskan daripada neraka jahanam, lalu digosokkan di lambungan dahinya dan di belakangnya, iaitu kat bahagian sisi badan dia, kat punggung dia, dan diseksa. Kemudian dikembalikan. Dah seksa, dah hancur, dikembalikan balik jadi manusia balik. Lepas tu diseksa lagi, berulang-ulang macam tu. Jadi ukuran pada hari itu adalah sama macam 50,000 tahun. Masya Allah, seksaan yang sangat lama. Sehingga diputuskan di antara
seluruh hamba. Maksud diputuskan tu dah dihisap semua hamba, kemudian dia akan melihat jalannya, penentuan, last kali penentuan sama ada dia masuk ke syurga ataupun dia masuk ke neraka. Itu belum masuk neraka lagi, orang yang tak nak bayar zakat ni. Jadi ijma' ulama' telah mensyariatkan, semua ulama' sepakatlah bahawasanya zakat emas dan perak ini telah disyariatkan dalam Islam. Okey. Seterusnya kita melihat kepada syarat-syarat. Muka surat seterusnya kita tengok syarat-syarat bagi zakat zihab wa fiddah ni ada 5. Pertama, dia kena Islam lah. Jadi orang kafir ni tak boleh lah. Yang kedua, dia mesti pemilikan yang sempurna. Jadi kalau misalnya harta wakaf ke, tak boleh lah. Dia mesti harta pemilikan yang sempurna. Yang ketiga, ghairi huli. Maksudnya bukan barang perhiasan. Jadi kalau emas tu dipakai, benda tu tak perlu. Jadi benda emas yang kena keluarkan zakat ni adalah emas ataupun perak yang disimpan. Tapi dia barang perhiasan ni dia tengok jugalah, kalau dia dah lebih sangat dia ada satu penilaian yang lain. Yang keempat, cukup dia punya nisab dia. Jadi nisab ni apa? Nisab kita tengok sini maksud nisab. Nisab ni adalah kadar yang diwajibkan ke atasnya untuk menunaikan zakat, tu nisab. Jadi nisab bagi emas berapa? Nisab bagi fiddah berapa? Daripada nisab bagi emas adalah 20 dinar ataupun 85 gram emas. Lebih daripada 85 gram emas yang kita simpan, maka perlu dikeluarkan zakat. Kalau perak pula, dia nilaiannya adalah 200 dirham. Berapa 200 dirham ni? Nilaiannya kalau zaman sekarang punya lebih kurang lebih 672 gram perak. Itu syarat bagi yang keempat. Syarat yang kelima adalah haulani haul. Apa maksudnya? Cukup haul, cukup tempoh masa kita menyimpan tu berapa lama. Jadi telah berlalu 1 tahun ke atas harta yang dimiliki dalam perkiraan tahun hijrah, iaitu selama lebih kurang, kalau tahun hijrah ni 354 hari. Kalau tahun Masihi 365 hari kan kita tahu, tapi kalau hijrah ni lebih kurang 354 hari. Cukup 1 tahun dia simpan, dia kena keluarkan dia punya apa? Dia punya zakat tersebutlah. Okey. Jadi kadar zakat emas dan perak ini adalah bersamaan dengan 1/4 ataupun bersamaan dengan 22.5%. Jadi daripada nilaian simpanan emas dan perak kita tu, kita kena keluarkan. Contohnya, kalau kita simpan tu, kita 90 gram kita simpan, nilaiannya RM500. Jadi 2.5 daripada RM500 tu yang kita kena keluarkan duit sebagai zakat. Jadi semoga kita sama-sama dapat hadam dan kita sampaikan kepada yang lain. Jadi sebelum kita akhirkan perbincangan kita untuk zakat emas dan perak ni, ada sedikit info tadi kat muka surat yang pertama tadi. Jadi info tambahan ni penting ni. Jadi ulama telah menentukan kadar bagi dinar mengikut timbangan sekarang menyamai 4/1/4 gram. 4 gram 4/1/4 gram. Jadi nisab emas sekarang ialah 85 gram emas, iaitu bersamaan 20, ni kiraannya 20 dinar kali dengan 4.1/4 tadi, 0.25 lah maksudnya. Jadi 4.25 gram emas, iaitu bersamaan dengan 85 gram. Manakala itu emas. Kalau dirham pula bersamaan dengan 3.36 gram. Maka nisab perak ni, nisab